sebenarnya apabila kabinet dan oleh kerana yang berhormat menteri, ini treasury, directly on treasury, oleh kerana Port Klang Free Zone scandal bukan sahaja melibatkan Kementerian Pengangkutan, melibatkan treasury, dan treasury yang bertanggungjawab mengenai mengeluarkan, memberi kebenaran mengenai pinjaman soft loan 4.6 bilion ringgit. Dan kenyataan kementerian yang dibuat semalam, saya kata bahawa misleading, yang menggelirukan, tak benar, dan ini melibatkan yang Kementerian Kewangan. Contoh pertama, semalam saya ada sebut, apabila yang berhormat Menteri Pengangkutan sebut mengenai keputusan kabinet pada 2 hari bulan Oktober 2002 bahawa buat keputusan bahawa 1,000 ekar di Pulau Indah dibelikan RM25 per square foot. Saya ada berdiri kata dia yang berhormat menteri tidak memberi satu gambaran yang sepenuhnya, oleh kerana 3 minggu selepas itu 23 hari bulan Oktober 2002 kabinet adalah buat keputusan yang ketepikan keputusan 3 hari bulan Oktober dan buat keputusan bahawa tanah itu diperolehi melalui pengambilan tanah di bawah Land Acquisition Act 1960, RM10 per square foot. Bukankah itu benar? Sama. Kedua, bukankah benar? Dah sini saya mau tanya berhormat Menteri, Timbalan Menteri, oleh kerana sebelum pilihan raya besar, dia pun dalam Kementerian Kewangan, dia pun bertanggungjawab bahawa the 4 letters of support yang akibatkan kerugian atau skandal Port Klang Free Zone 12.5 bilion ringgit, oleh kerana 4 letters of support yang ditandatangani oleh Menteri Pengangkutan. Yang pertama pada 28 hari bulan Mei 2003 dan kedua, ketiga, keempat, dan pertama itu oleh Menteri Pengangkutan masa itu Datuk Seri sekarang Tun Dr. Lim Leong Sik, dan letter of support kedua, ketiga, keempat ditandatangani oleh successor beliau Datuk Seri Chong Kong Choi. Unlawful. Adakah yang berhormat setuju? Unlawful oleh kerana letter 44 surat itu merupakan letter of guarantee kepada bond-bond yang diterbit 4 bilion ringgit, dan sebab itu dapat taraf 3A Malaysian rating, dan kedua, oleh kerana letter support barulah boleh dibuat oleh Menteri Kewangan, dan cukup Menteri Kewangan pun tak boleh, baru boleh dibuat oleh Menteri Kewangan dengan kebenaran approval kabinet. Dua aspek. Ministry of Transport tak adalah itu kuasa, dan bukan kebenar bahawa ini berlaku. Dan oleh kerana itu, oleh kerana 4 letters of support yang dikeluarkan tanpa kebenaran daripada, bukan sahaja tanpa kebenaran, tanpa pengetahuan, bolehkah yang berhormat Timbalan Menteri confirm, tanpa pengetahuan, Treasury does not know, bukan sahaja dikonsulted, Treasury does not know, tanpa pengetahuan Treasury dikeluarkan. Dan lepas itu Peguam Negara buat pendirian bahawa memberi pandangan bahawa inilah merupakan letter of guarantee oleh kerajaan, dan sebab itu kerajaan perlu bertanggungjawab. Dan oleh kerana itu illegal letter of support, kabinet pada pertengahan Julai 2007 perlu buat keputusan untuk memberi retrospective validation, untuk retrospektif kebenaran kepada 4 letters of support. Bukankah itu benar? Bukankah benar bahawa sehingga akhir 2006 Treasury tak tahu, sehingga
sehingga the lead borrower of the bond buat komunikasi dengan Treasury, bagi tahu kepada Treasury, 4 letter support ini kerajaan perlu bertanggungjawab oleh kerana dibuat oleh Menteri Pengangkutan. Barulah Treasury tahu. Benarkah? Dan sebab itu pada 2007 Julai, Kabinet perlulah bagi retrospektif approval kepada 4 letter support, memikul tanggungjawab 4.6 billion loan dan untuk bail out Klang Free Zone. Itu Treasury. Saya harap bahawa kita dapat satu penjelasan kenapa ini boleh berlaku. Dan bukan benar bahawa apabila Kabinet diminta untuk memberi retrospektif approval, Kabinet ada dibagi tahu bahawa Klang Free Zone sangat berjaya. Masa itu dapat 14% occupation rate. Bahawa akhir tahun 2007 akan capai 35% occupation rate. Tetapi mengikut Pricewaterhouse report yang baru-baru dikeluarkan, yang sebenarnya occupancy rate overall ialah 14%. Ialah yang sama dengan mid-year 2007. Sebab itu, Tuan Ketua, reshuffling, reallocating tak ada bererti kalau kita tidak berani untuk mengenai isu-isu integriti ini. Sebab itu, apa itu ministerial statement? Mengeliru. Dan dalam perkara ini, saya ada buat kenyataan yang umum bahawa saya harap bahawa Yang Berhormat Menteri Pengangkutan boleh mengakui dia sudah mengelirukan Dewan Yang Mulia ini, dan saya memberi 24 jam supaya dia membetulkan dan meminta maaf. Kalau tidak, saya akan menulis surat atau buat satu usul untuk merujukkan beliau kepada Committee of Privileges, oleh kerana Yang Berhormat Speaker kata ini merupakan John Profumo case. John Profumo case, the war minister involved in sex exploits, Russian spy. Saya tak tahu kenapa nama John Profumo timbul. Saya tak tahu sama ada Yang Berhormat Menteri Pengangkutan ialah Profumo yang kedua. Tetapi itulah. Hari ini saya ada extend 24 hours kepada 48 jam supaya dia boleh membetulkan perkara ini. Oleh kerana ini serius, ministerial statement patutlah dibuat dengan serius dan bukan untuk menggelirukan Dewan Yang Mulia ini. Dan oleh kerana Yang Berhormat Menteri ada di sini, saya harap bahawa dalam jawapan beliau dia pun boleh menjelaskan perkara ini dan memberitahu Dewan Yang Mulia ini dan negara yang satu laporan yang sepenuhnya mengenai semua keputusan yang ada dibuat oleh Kabinet pada permulaannya projek Port Klang Free Zone sampai sekarang. Tahun, bulan dan tarikh. Dan supaya kita tahu kenapa negara sekarang dilandakan, dibebankan dengan satu skandal 2.5 bilion ringgit. Saya tidak kata bahawa ini tanggungjawab Yang Berhormat Menteri Pengangkutan. Tidak. Inilah tanggungjawab pucuk pimpinan MCA semenjak 2002. 3 orang pemimpin utama MCA, 5 orang yang ada jadi penggerusi Klang Authority, dan pun orang-orang yang lain. Saya tahu UMNO pun terlibat. Yang Berhormat Timbalan Menteri tahu siapa UMNO terlibat, siapa orang anda, semua senyap, semua Sunni, tak orang berani cabar saya. Kita cuma tahu orang UMNO pun ada terlibat. Cabar saya boleh namakan mereka. Mau namakan? Mau namakan? Outside. Outside pun boleh. Mau dengar ke keluar outside? Dan itulah. Dan
Dan saya harap dalam perkara ini kita boleh dapat satu jawapan dalam perkara